Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Dan seperti biasa, aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, and kepada korang yang masih lagi baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Okay, so sebelum kita mulakan kisah kita pada hari ini, pada hari ini aku telah membawa seseorang untuk korang semua, di mana dia akan berkongsikan beberapa benda lah, beberapa kisah-kisah seram kan. Aku akan tanya dia beberapa soalan yang menarik, dan pada waktu yang sama berkongsi pengalaman dia. And aku rasa korang semua kenal lah, tak lain dan tak bukan Zaf dari Zaf Channel. Apa khabar semua? Hey Shadows Geng Bayang, #Geng Bayang. Geng Bayang kan. Dahsyat tu nama baru. Okay, so kalau lah sekiranya ada di antara korang yang tak tahu siapa Zaf Channel ni, dia buat apa, dia buat konten apa, so aku akan serahkan pada Zaf Channel untuk perkenalkan diri dia dan juga apa yang dia ceritakan di dalam channel beliau. Homeboy beliau. Boleh? Yes. Alright, Assalamualaikum and welcome back to Hey Shadows Channel. So aku Zaf Channel, ataupun lebih dikenali sebagai Zaf, content creator dekat YouTube dan kadang-kadang je dekat TikTok, berkongsi pengalaman seram. Ada masanya pengalaman aku sendiri, tetapi kebanyakannya pengalaman yang aku ambil daripada blog-blog seram kan. Kiriman email pun ada daripada geng-geng puaka. So yes, terima kasih lah kerana menjemput Zaf di mana ni? Macam mana? So also terima kasih juga pada Zaf juga kerana sudi. Yes, speaking. Sebab sudi bersama dengan Hey Shadow Channel. Aku bawa khas untuk korang ni kan. Sebab selalu korang dengar aku pun boring kan. Bagi lah Zaf kita kan. Alamak, sekali-sekala. Okay Zaf, kita bila bercakap tentang kisah seram ni semua kan, yelah, kita semua ada pengalaman-pengalaman kita sendiri. Betul. Right? Tapi yang bagi aku pengalaman yang paling epic kan, bila kita sebagai content creator, YouTuber yang berkongsikan kisah seram ni semua kan, ada insiden-insiden yang orang kata kurang menarik berlaku. Contohnya bila time shooting ada gangguan, and then lepas tu, lepas shooting ataupun terbaca kisah-kisah, tak kisahlah siapa, subscriber ke siapa, berlaku gangguan, tak kisah sama ada pada kita ataupun kepada orang yang mendengar ataupun yang berkongsikan kisah tu. So macam Zaf, bila Zaf kita kisah seram ni, ada tak momen-momen yang menyeramkan berlaku time shooting ke selepas shooting semua tu? Okay, actually, yes, betul. So actually sebenarnya nampak dua. Betul. Tipulah tak ada. Tipulah tak ada. Sepanjang rakaman, kalau seorang ke baca kiriman email ataupun berkolaborasi macam kita sekarang ni kan, adalah beberapa gangguan, tetapi salah satu gangguan baru lagi Zaf terima, which is sebabkan dekat konten Zaf ramai, sebab bila diorang tahu je, Zaf boleh nampak lah, Zaf ni banyak betul gangguan lah kan, diorang suruh berkongsi. Lagi-lagi pula kejadian di Rumah Kajang. Okay, share sikit lah kepada sesiapa yang geng bayang yang tak tahu. Okay, Rumah Kajang tu kiranya Zaf tinggal situ daripada Form 1 sampai Form 5. Tetapi atas sebab gangguan juga yang agak teruk, satu keluarga Zaf pindah daripada rumah tu. So ramai yang ingin mendengar perjalanan sepanjang tinggal kat Rumah Kajang tu, apa yang berlaku, why you have to leave the house. So bila macam tu, Zaf pun berkongsi. Okay, asalnya perkongsian tu Zaf tulis dekat tajuk thumbnail, siapa yang nak tengok boleh tengok, pengalaman seram Zaf Channel. So awalnya nak cerita semua daripada tadika, daripada kecil naik Form 1, lepas tu cerita kejadian. So tengah cerita-cerita, awal-awal lagi time nak selawat. Sebab sekarang ni Zaf dah mula ada kesedaran. Okay, iman itu adalah mutiara di dalam hati manusia. Tak payah sambung. Aku pun nak sambung. Takut jadi lagu. So Zaf pun okey lah, bacalah macam biasa kan, selawat Nurul Mubin. Salah satu sebabnya sebab Zaf suka, memang bagus lah. So awal-awal lagi bila baca tu dah mula rasa tak sedap. Dan bila dah berkongsi 2-3 cerita, dia dah start main ketuk. Okay, dia dah start main ketuk. Dan ini bukan pertama kali. Sebenarnya kalau Zaf cerita pengalaman, selalu terjadi. Berbanding Zaf cerita pasal kisah seram daripada blog ke kiriman ke, ada juga, tapi jarang berlaku lah.
So itu salah satu sebab yang Zaf malas nak berkongsi lah. So bila siapa yang tengok tu, towards the end, bila dah nak habis video tu, Zaf terpaksa bersambung. Zaf terpaksa stop kan, disebabkan waktu shoot tu dia macam ni lah, dia macam kamera dalam studio tu, sebelah ni tingkap. Okay, so time tu Zaf seorang, wife bekerja time tu, tak balik lagi. So bila dah rancak bercerita macam tu, awal-awal dia main ketuk-ketuk. Dia main ketuk-ketuk tak. So Zaf senyap je. Tapi seakan-akan bila Zaf sambung cerita kejadian kat rumah Kajang tu, boleh Zaf katakan dia macam tak suka. Dia macam tak suka. Sebab lepas tu rancak pula dia main ketuk tingkap tu. Dan tingkap tu pula, luar tu adalah tempat basuh baju semua. So tak logik lah, sebab Zaf ada bela kucing kan. Tapi tak pernah lagi Mat dalam sejarah kucing ketuk tingkap. Tu pun seram kalau jadi. Tapi tak jadi macam tu lah. Jadi disebabkan tu rasa tak sedap, terus stop. Dan itu adalah, kalau Hey Shadows tanya apa yang paling berat, adalah nak berkongsi pengalaman sendiri. Sebab Zaf percaya kalau kita berkongsi pengalaman sendiri, benda tu dia macam lagi dekat. Betul. Betul. Okay, all these ghosts, all these people. Okay. I like to try. Okay. Yes. So benda-benda ni dia lagi suka tertarik tau. Seram sebenarnya, sebab itulah kan. So dia lagi tertarik. Jadi Zaf ni umpama magnet. Bila cerita pasal pengalaman sendiri, banyak kali lah dia muncul. Kadang-kadang yang paling seram bila collab dengan Joe Sipul Polara. Dia timbul ada satu muka kat belakang kamera. Macam sekarang kan kita tak nampak belakang kan, cahaya lampu semua kan. Slow-slow je dia timbul satu muka, macam muka lelaki kan, tapi umur siap tahu umur kan? Nampak tak ada nak agak tua sangat, tak ada agak muda kan. Dia tapi nampak muka je. So muka tu timbul macam tu dalam 5 saat, lepas tu dia undur balik. So itu salah satu cabaran lah bila kita collab ni. Kadang-kadang kita, terutama bila ada tetamu, takkan nak stop. Betul kan, takkan kita nak nervous. Terpaksa continue lah. Uish. Tapi pengalaman macam tu kan, ada sesekali tu terdetik macam, aku tak boleh buat lah konten-konten seram ni, tak boleh lah, kacau hidup aku. Ada tak pernah terfikir macam benda yang tu? Okey, pernah banyak kali sebenarnya. Banyak kali yang fikir macam, wish aku tak boleh go lah. Even pernah cakap dekat wife juga, I patut buat ke? Sebab Okay. so tipulah, tak ada rasa nak berhenti ada. Terutama macam Zaf punya wife jenis penakut. So banyak kali bagi tahu dia, I rasa nak stop lah. Especially bila dah kena ganggu time Abang Jo. Sebab Abang Jo tu yang paling teruk. Dia gegar kamera, dia berlari kat atas bumbung. Sorry. So bila macam tu bincang, dan Zaf ada stop kejap, lebih kurang dalam seminggu atau 2 minggu macam tu, duduk dengan wife bincang apa yang I patut buat. Dan alhamdulillah yang dia cakap, okey, benda ni macam ni, you nak buat, you nak sampaikan message, you nak kasih at least knowledge kat orang pasal benda-benda ni. Sebab tak semua orang mengalami gangguan. Jadi apa kata, you betulkan niat you. Kemungkinan niat you tak betul. Okay? So bila niat tak betul, benda-benda yang tak baik ni pun suka datang. So alhamdulillah atas orang cakap semangat yang dia kasi, teruslah kan, teruskan. Dan tak adalah nak cakap tak terkena gangguan. Sebab itulah dalam Zaf channel dulu Zaf cerita serius. Yes, tu aku ingat time awal-awal tu memang serius. Macam nak cari gaduh kan. Fokus betul kan. Cerita hantu tu orang cakap kalau nak lagi seram tu lagi best. So sekarang ni dia dah lebih santai. Orang cakap kalau dekat luar jumpa Zaf macam mana, macam ni lah, macam sekarang lah. Dan alhamdulillah bila ubah tu, ada terkena gangguan tapi kurang. Kurang lah berlaku. So at least, yelah, bukan satu benda yang orang kata tak normal lah, especially kita yang berkongsikan kisah-kisah seram kan. Even Shadow sendiri pun time recording banyak gak insiden-insiden lampu kena kacau, orang berjalan kat luar, dan even kadang tengah buat editing dekat ruang tamu, boleh terdengar pintu peti ais tiba-tiba terbuka, semua benda tu kan. Tapi yelah,
kita buat YouTube konten seram kan, kisah-kisah seram, kita kena expect lah benda-benda ni akan berlaku. Tapi kita anggap tu hanyalah cara dia untuk bagi tahu kita yang aku ada kan. So by the end kita just continue proceed je macam biasa kan. Betul. Kita bila kongsi bab-bab kisah seram ni kan. Dan lagi satu Zaf, aku nak tanya macam aku time aku follow story kau punya konten semua benda, aku tertarik dengan aku tahu isu kisah seram ni memang dekat dengan kau. Okey. Tapi bagi aku satu kisah yang paling disturbing lah bagi aku, especially rumah Kajang kau. Rumah Kajang Rumah Kajang. Dan benda yang paling menyeramkan is ada satu kisah yang mana kau dekat dapur dan kau ingat mak kau datang. Mak aku datang. So time tu umur kau berapa dalam sekolah rendah, sekolah menengah? Itu menengah. Okey. Pengalaman sebagai seorang yang time tu baru berbelas-belas tahun lah. Okey. Experience benda macam ni. Sebab macam aku tak ada experience yang benda yang orang kata besar macam ni tau. Okay. So aku hanya ada macam rasa benda ikut balik, tapi tak pernah yang ada direct impact macam tu. So bagi kau time kau experience benda tu, apa perasaan kau? Bangga. Oh boy. Tak adalah. Dia nak cakap perasaan pada masa tu lah. Kalau Zaf boleh fikir balik, dia satu perasaan yang sebab kau tak biasa kan. Lain lah kalau daripada kecil. Sebab ada setengah orang daripada kecil dia dah boleh nampak semua benda. Macam Zaf daripada form 1 balik daripada buat haji, Alhamdulillah, baru dapat orang cakap, kalau ada orang anggap ini adalah anugerah lah. Kalau orang cakap ini adalah sumpahan ke ataupun ada jin dalam badan ke apa, wallahualam. Tapi waktu kira awal-awal lah terkena penampakan yang macam Shadow cakap dia kan, dia satu benda yang kau bukan tak takut, tapi kau rasa yang apa benda ni, kau cuba nak faham lagi. Sebab sebelum ni kau nampak benda tu, kau tahu ada, tapi orang cakap selagi kau tak nampak, kau tahu tapi kau tak yakin. Betul. Jadi yang bagusnya bila nampak takut, tapi at the same time itu buat iman kau lagi kuat. Kau tahu yang sekarang ni dekat alam ni kau tak hidup seorang man. Kau tak hidup seorang, kau ada batas. Walaupun hakikatnya disebabkan gangguan tu kena pindah rumah dan menyusahkan kan. Tiba-tiba pula benda tu penat-penat buat rumah, kau pula yang duduk situ, aku pula kena keluar kan. Pisang enggak lah. Betul. Tapi lama-lama dia tak ada nak cakap biasa, tapi lama-lama kau kena tahu yang bila engkau kena ambil satu kuasa yang kalau benda ni datang, takkanlah setiap kali gangguan kau nak pindah rumah. Penat. Betul. Kan? So kau kena tahu yang takut, terutama kalau kejadian Kajang tu, penampakan jelmaan kan. Mak kat dapur dah tegur, tiba-tiba pergi ruang tamu, mak rancak tengok TV. Tipu lah, tak takut. Tapi pada masa yang sama, kau mencari jalan, aku ni takut sampai tahap mana. Kau kena letak limit. Kau tak boleh macam takut sampai nak pergi tandas, tak berani. Kalau macam tu hidup kau tak jadi mat. Betul. Nak asyik nak mengharapkan orang je. Dan bila buat konten seram ni, itulah mesej yang Zaf nak sampaikan dekat semua, yang benda-benda ni ada, tapi jangan taksub. Janganlah kita mencari, janganlah kita memanggil. Memanggil tu lagi betul, tak jadi apa lah. Walaupun ada segelintir yang suka memanggil, tapi bila panggil lari kan. So memang benda-benda macam tu, yalah, kita pengalaman dia different tau bila kita experience benda tu sendiri, kau tahu tak? Betul. Dan aku nak tanya yang berkenaan dengan contoh macam aku pernah ada dalam komen-komen aku dalam kisah-kisah seram. Kau pun aku rasa mesti ada yang contoh bila time buat recording ada gangguan semua. Ada yang komen kena berubat, ada benda dengan dalam diri lah. Macam diorang macam boleh nampak yang kita ada macam sesuatu, tapi kita rasa macam tak ada pula kan. So macam experience yang Zaf pernah kena kan, pengalaman yang pernah terkena macam dekat Kajang, time buat content everything on, ada tak momen tergerak hati Zaf untuk pergi cari, tanyalah ustaz-ustaz ke apa, ada benda ke yang kacau aku ataupun follow aku? Ada tak terfikir?
banyak kali terfikir macam tu. Dan sewaktu kat rumah Kajang dulu pun sebenarnya dah banyak kali jugalah terangkan yang Zaf appreciate, hargailah orang cakap, bro kau kena berubat bro, kan, sebab orang yang boleh nampak ni jin ada dalam mata kau. Kau melihat daripada mata jin. Okey, kau pergi jumpa ustaz untuk kita tahu dulu sama ada kadang-kadang benda ni orang cakap turun temurun. Saka pun boleh, pendamping pun boleh, penjaga, apa-apalah orang nak panggil benda tu. So awal-awal nak tahu tu dulu ada ke tak. Tapi dia cakap tak ada. Cuma ustaz tu cakap kemungkinan awak ni ada benda suka. Maksud dia awak ni ada benda yang nak damping. Okey, so suruh dia tutup mata, kan. Dia kata nak saya tutup mata, kan. Bukan macam tu, kan. Hijab mata lah, boleh nampak benda-benda ni. Tapi benda tu bila buat macam tu, dia bukan first yang buat terus okey. Dia kena dengan amalan kau sekali. Yalah, betul. Okey, tapi amalan kau kadang-kadang terplay out. So bila terplay out, benda ni dia terbuka balik. Paling lama tahan 6 bulan tutup, lepas tu nampak balik. Okey, so jumpa ustaz lagi. Lama-lama dah rasa macam selagi benda ni tak mengganggu hidup aku boleh solat macam biasa, aku boleh hidup macam biasa. Bagi Zaf, tak ada nak cakap anugerah, tapi yalah, kita buat macam biasa. Kalau nampak, kalau tak ada nak mencari, tak ada nak taksub. Dia macam, bagi aku lah, macam super power lah macam tu. Bukan super power lah, macam lebih kurang macam tu lah, macam super power lah. Sebab dia satu kelebihan yang tak semua orang ada. Tak semua orang ada. And then plus at the same time, dia kelebihan tu, dia kadang-kadang kita terfikir lah, orang pun ada tertanya, kau dah boleh nampak, kau boleh nampak, kau boleh rasa, kenapa kau kena takut lagi? Benda tu patut bagi normal. Tapi bagi yang pernah nampak, macam bagi kau lah, kau boleh nampak kan, perasaan takut tu datang sebab dia, aku tahu salahkan apa, betulkan aku kalau aku salah, salahkan aku pula kan, Rashad kan, kantoi. So, betulkan aku kalau aku salah. Walaupun kau nampak, tapi kalau kata benda tu tiba muncul, kau akan ada terkejut moment kan. Itu confirm kan? Dia macam ni. Okey, macam yang kau cakap tadi, Zaf pernah kena sound dengan orang. Bila cakap, ui takut sih dia sound. Kau punya iman ni nipis. Engkau ni, benda ni pun kau nak takut ke? Engkau patut takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia macam ni. Dia ambil contoh, kalau kau jumpa anjing, kan, anjing yang besar ke, kalau tak pun harimau ke, contoh ke, takkan takut tu bermakna iman kau salah. Contoh kau jumpa harimau, contoh, okey, kau jumpa harimau, lepas tu harimau tu kau takut ni, tapi kau pun sebab kan kalau aku takut, iman aku rosak, aku kena takut kat Allah je. Kau macam come here, bodoh amat nama dia, mati. Betul. Sebab kita semua ada naluri. Betul. Kita semua ada perasaan yang kalau ternampak, kalau aku tanya kau pun, kau ternampak normal ke? Ternampak contoh orang tak ada kepala, kan? Memang tak normal. Tak normal. So terkejut tu ialah, cumanya tahap kau takut, tahap kau terkejut tu sampai mana? Yes. Sampai bertahun-tahun ke, sampai engkau ni kurung diri dalam bilik sebab takut ke, itu salah lah. Yes. Tapi kalau kau dah takut time tu, lepas tu bila dia hilang, kau terus pergi ambil wuduk, lepas tu kau betulkan amalan kau, tak ada apa, normal. Itu adalah satu sifat yang bagi aku, setiap manusia mesti ada perasaan. Yes. Tak boleh buat apa. Dia sama je perasaan dia. Okey, bukan nak kata sama-sama, tapi lebih kurang lah. Contoh macam kau duduk exam besar ke, ataupun tiba-tiba orang manusia biasa yang buat kau terkejut, kau still ada that perasaan. Betul. Sebab yalah, macam aku cakap tadi lah, naluri. Kita punya reaction. Tapi tak semestinya kita semua iman kita tiba gone kan. Sebab apa kita terkejut, kita takut benda tu, padahal kita takut at that moment je. Lepas tu kita orang start lah, okey, buat apa yang patut, naikkan balik amalan. So bila kita kisahkan benda-benda seram ni kan dalam konten kita semua, yes, ada momen-momen dia yang mengejutkan kita, yang kadang-kadang kita macam benda apa hal ni kan.
Tapi tak semestinya benda tu jadi terus kita macam stop life, tak buat apa-apa. Kita bayangkan, kita orang sekarang berada di luar tempat gelap, berhutan. So korang bayang lah. So kita orang nak bawakan satu kisah yang menarik, at the same time bagi vibe yang menyeramkan pada waktu sama. Tapi kita bukan menyeru ke, memanggil ke. Kita pun datang, kita make sure tempat ni okey, and kita baca doa pelindung everything untuk pastikan yang kita tak ada apa-apa gangguan lah. Kan? So Zaf, just sikit lagi lah sebelum kita tamatkan. Aku minat dengan satu konten kau, tapi kalau kau boleh ringkaskan atau pendekkan lah. Boleh. Insiden yang berlaku dekat KCC. Kok mana antara subscriber aku atau viewers aku yang tak tahu pasal kisah tu. Maybe kau boleh kongsikan sedikit ataupun ringkasan kisah yang atau pengalaman yang kau kena kat KCC. Ringkasan KCC Time tu birthday aku. Dah seminggu. Dan kakak aku duduk asrama. So minggu berikutnya dia balik. So bila dia balik, dia cakap, "Adik, jom kita pergi KCC." So awalnya aku tak nak, tapi dia cakap, "Jomlah, alun belanja awak makan." So aku ni pantang dengar orang belanja. Okey, adik memang plan. Terus tiba-tiba adik memang plan nak pergi. So aku pun ikut. Aku ikut kakak aku. Kita orang sampai KCC pukul 11 pagi. Berjalan-berjalan makan apa semua sampai pukul 6 petang. 6 lebih dah nak maghrib. So time tu yang ada adalah aku, kakak aku dan kawan dia perempuan nama Syaza. Naik satu kereta, park dekat tempat parking. Time tu ada satu tempat parking yang aku boleh kata yang baru. Sebab apa aku tahu baru? Sebab tiang dia pun belum bercat apa semua. Lepas tu ada beg-beg simen kat parking tu. Dan tak banyak kereta park situ. Park situ, kita orang akan naik lift, akan tembus dekat dom. Dom dulu kat luar. Kat Parkson ke Setan macam tu lah. Naik. So aku ni, kelebihan aku dan keluarga, aku senang ingat. Itu je. Aku senang ingat. So kebiasaannya kakak aku akan cakap kat aku, "Adik, awak ingat parking?" Aku macam biasa, okey ingat. So bila nak balik tu, kakak aku tanya, tadi kita parking level apa? Aku kat level 2. So dia bayar tiket semua, kita orang turun level 2. Turun level 2, sebabkan kita orang park betul-betul depan lift, tak perlu keluar lift, kita orang boleh nampak kereta lah. So bila pintu lift buka, kita orang tengok, tak ada kereta lah. Tak ada kereta. So tak keluar lift lah. Maybe tingkat 1 kot. Naik tingkat 1, lift buka, kita orang keluar mencari, tak ada kereta tak. Dan kita orang turun tingkat 3. Bila lift tu buka, dia ada pagar yang macam dekat workshop tu, pagar XXX yang kau tarik. Kedai-kedai lama semua. Kedai-kedai lama. Dan di sebalik pagar tu batu bata. Memang full batu bata. So aku dah terdiam, kakak aku dah terdiam, kawan dia pun dah terdiam. Kita orang naik balik, pergi dekat main lobby tu, dekat Parkson tu. Dan kakak aku cakap, sebab maghrib ni kita solat dulu, kita makan, dan kita try cari balik kereta. So bila cari balik kereta, turun tingkat 2, ada kereta. So pada masa tu semua rasa tak sedap, terus lari dalam kereta. Dan sebelum balik ke Kajang, kena hantar Syaza ni, dia duduk Kampung Pandan. So dekat bulatan Kampung Pandan tu, menghala ke Kampung Pandan, dia ada satu Petronas. Time tu kakak aku nak terkencing. So member dia duduk belakang, aku duduk bahagian penumpang, kakak aku drive. Berhenti, kita orang bukan berhenti kat petrol pump, kita orang berhenti dekat signboard Petronas, pintu masuk. Berhenti tepi tu, dan kakak aku keluar, member dia pun keluar. Aku time tu tengah text. Tengah text dengan girlfriend lah. Time tu lah. Tengah teks, okey, diorang nak pergi tandas. Okey, pergi tandas. So bila pergi tandas, aku rasa tak sampai 5 minit, aku nampak kakak aku keluar. Member dia tak ada. So aku tengah teks, aku tengok, nampak kakak aku berjalan ke kereta. So aku sambung teks. So dia masuk kereta, aku pandang lah. Okey, tak apalah, aku sambung teks. Tapi aku rasa pelik sebab dia duduk macam ni dalam kereta. Duduk macam ni. Ini tempat handbrake kan. Ada duduk macam ni, pandang aku. So waktu aku duduk macam ni, teks, dia pandang aku jam lah. Apa hal kan? Tak ada fikir apa lah. Yalah, member dia tak keluar lagi kan. So aku just tenang. Dan bila aku buat macam tu je, dia terus fizikal kakak aku, tapi dia terus cakap aku tak faham bahasa dia. Dia macam wah macam tu je.
So bila macam tu aku tergamam, nangis mat, straight away nangis. Tapi yang aku meracau sebab lepas tu aku dah tergamam macam tu, air mata dah keluar. Dia keluar kereta, dia berjalan dekat belakang Petronas. Time tu ada construction. So construction dia selalu tutup dengan zinc. Betul. Kan? Aku nampak depan mata aku, dia jalan pergi belakang Petronas, dia lompat zinc tu. Tinggi lompat je. So aku tanya kau, apa perasaan kau? Jam weh. Mau seram tu. Itulah kau suruh aku cerita ni. Okey, jadi pada masa tu bila kakak aku dengan member dia yang betul datang, aku dah meracau menjerit macam histeria dengan kereta. Aku tak nak dekat kakak aku. Sebab yelah benda baru jadi. Yes, Benda betul, tu sama sebiji macam kakak aku. Dan benda ni aku ada cerita kat Santai Chill juga. Dan kalau kau nak tahu, benda ni kalau aku cerita kat channel mana-mana, aku akan cakap kalau benda ni orang cerita, aku tak akan percaya. Sebab aku pun tak percaya. Sebab benda ni macam tak logik sangat. So bila macam tu, kakak aku cakap dia suruh Syazah ni teman balik Kajang. Tak jadi hantar dia balik. Sebab apa? Sebab dia takut kalau tengah dia drive, takut aku histeria lagi. So time tu aku duduk belakang, takut ni. Balik rumah, mak aku ambil satu baldi, dia bogelkan aku pada masa tu. Dia baca apa semua, dia mandikan aku. Dan pakaian aku, arwah mak aku percaya, sebab kau ni menyinggah, benda dah ikut, pakaian kotor pergi letak luar rumah, tak boleh bawa masuk. So lepas daripada kejadian tu, aku boleh cakap sebulan tau aku tak nak duduk kat kakak aku. Ya, aku boleh bayang dia. Sebabkan that, yelah, Impact sebab tu lah. menyerupai tu. Tapi kalau pengalaman sepanjang hidup, kalau kau tanya pula sepanjang hidup, itu pun salah satu yang impak. Dia cakap pelik tu, aku tak kisah sangat. Sebab aku ada pernah terkena macam tu, cakap wah macam tu. Tapi bila aku nampak dia lompat zinc tu, aku dah tak boleh, aku dah give up lah. So itu ringkasan daripada kisah KLCC. Aku bila aku pernah dengar story tu dulu, bila time aku dengar, memang satu insiden yang, yelah, macam aku cakap tadi lah, kalau orang lain cerita kan, kau pun macam betul ke? Tapi ni pengalaman yang kau sendiri tengok dengan mata kau sendiri tau. So memang aku tak boleh nak brain lah that situation yang kau berada time tu kan. Sebab tu kalau aku cerita benda ni, aku tak kisah orang tak percaya pun. Sebab kalau aku susah nak percaya. Macam tu lah. Betul. Yes. But in the end, yelah, nasib baik, alhamdulillah, semua benda elok lepas tu kan. Tak ada benda yang lebih teruk ke apalah. Tapi yelah, benda macam tu, macam aku cakap lah, bila benda-benda seram, pengalaman seram ni, dia terjadi bila kau tak expect pun. Betul. Dia akan just tiba-tiba je berlaku. And yelah, bila tiba-tiba berlaku, kau pun terkejut. Dan kalau kau tak boleh handle, adalah demam 2-3 hari macam tu kan. Tapi in the end, kita kena still move on lah. Benda tu, insiden tu berlaku, nak buat macam mana kan? Dah benda nak terjadi. Okay, so again, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Zaf Channel kerana sudi berada di Shadow Channel, berkongsikan pengalaman kau, and then especially kisah yang KLCC tu. So memang aku memang amat menghargainya. So sebelum aku tamatkan konten kita pada hari ini, mungkin Zaf nak kongsikan kepada subscribers dan viewers yang mana tak tahu pasal Zaf Channel ni, maybe Zaf boleh kongsikan kata-kata akhir sebelum kita tamat konten. Alright, so kepada semua yang belum mengenali Zaf Channel lagi, kalau korang minat cerita-cerita seram lawak ke kan, ataupun cerita yang banyak iktibar dan juga pengajaran, korang boleh singgah dan korang boleh tengok dulu. Kalau korang berminat, korang boleh tekan button subscribe. Kalau korang tak minat, korang tak payah subscribe pun tak apa. Korang tekanlah dislike, lepas tu komen lah, menyampah betul lah, aku dah gemuk ni, aku benci betul, tak kisah kan, sebab tak ada paksaan. Cumanya kalau korang singgah kat channel Zaf, kalau dengar kisah seram tu, yang paling penting Zaf harap Zaf dapat kasih pengajaran dan juga iktibar ataupun sedikit ilmu untuk kebaikan korang semua yang korang boleh pakai. Dan insyaAllah kalau korang singgah, say hi lah. Ada masa Zaf akan reply komen korang semua. Yes. Alright, so again, thank you Zaf. And again, pada korang semua, bila kisah-kisah seram, semua benda-benda yang berkaitan dengan hantu ke apa benda, jangan terlalu taksub dengan benda-benda tu. Janganlah korang nak keluar pergi mencari ke apa ke, tak berbaloi. Okay, baik korang cari benda-benda yang berfaedah. Okay, and also aku akan tinggalkan link ke channel Zaf Channel. Channel Zaf Channel lagi boleh. Dahsyat kan, korang boleh pergi ke channel dia, and then korang boleh tengok konten dia, kasih layan. Memang best. Kisah penceritaannya penuh pengajaran, and also bukan
serious all the time. Dia ada momen-momen lawak dia semua benda. So aku recommendkan korang pergi ke channel dia, subscribe ke channel dia. Okay, so terima kasih kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Sekiranya korang suka dengan konten pada hari ini, jangan lupa tekan butang like. Dan kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe. Dan jangan lupa bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye guys.